A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita sekali lagi untuk sekian kalinya. Dah tak ingat dah berapa kali kita bersama dalam ruangan Tazkirah Pagi yang dibawakan khas untuk anda oleh Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara, dan kita live dalam beberapa channel, daripada channel Ustaz Isfadia, channel Dewan Dakwah dan juga channel saya sendiri. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang sentiasa mencari ilmu, memburu ilmu, hidupnya sentiasa dengan ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sesiapa yang melalui suatu jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah Subhanahu wa taala permudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Jadi tuan-tuan puan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dorongkan kita untuk berada di atas jalan-jalan menuju ke syurga. Kenapa tuan-tuan puan-puan? Dalam kehidupan kita, kita bukan dikongkong ya, tetapi kita terikat. Kita terikat dengan suatu peraturan yang dinamakan betul dan salah, ya, halal dan haram, ya. Perkara yang boleh, mana yang tak boleh. Jadi itulah dua perkara yang sentiasa ada bertentangan. Kalau yang betul kita ikuti, yang salah kita tinggalkan. Yang halal boleh kita ambil, boleh kita makan, boleh kita gunakan. Yang haram pastinya kita tinggalkan, ya. Kenapa pentingnya dua perkara ini? Kerana kesudahan kehidupan kita pastinya akan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah perkara yang akan dipersoalkan, yang akan ditanyakan, yang akan dihisab, yang akan dipertanggungjawabkan. Ya, mudah-mudahan dengan ilmu ini kita memandu kita, menjadi panduan kepada kita agar yang pertama kita buat hanya yang betul, jangan kita buat yang salah. Kadang kita dah biasa dengan suatu perkataan, kita buat je tanpa kita tahu benda tu betul ataupun salah. Yang kedua, kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang haram kita tinggalkan, yang halal tu saja yang kita ambil. Yang ketiga, untuk kita pastikan bahawa apa yang kita lakukan itu bukan sekadar betul, tetapi kita dapat lakukan dengan cara yang sempurna. Contohnya solat kita. Bila kita ada ilmu tentang solat, kita dapat melaksanakan solat itu dengan cara yang paling sempurna. Ya, sekejap lagi kita sekarang ni sudah berada bulan Rejab, masuk lagi Syakban, Ramadan, tak lama lagi Ramadan. Jadi kita belajar tentang ibadah puasa. Jadi ibadah puasa yang kita lakukan itu suatu ibadah yang sangat bermakna, yang sangat sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan puasa kita sebab kita tahu ilmu yang berkaitan dengan puasa. Jadi rakan-rakan dan teman-teman, jangan lupa untuk like page Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara dan juga tolong kongsikan dengan rakan-rakan agar perkongsian ilmu yang ada, yang disediakan oleh Dewan Dakwah ini memberi manfaat kepada semua ummah, ya. Man dalla ala khairin kafa'ilihi, sesiapa yang menunjukkan kepada suatu perkara yang baik, maka dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang melakukannya, ya. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan puan-puan, jangan lupa untuk kita sama-sama, untuk apa? Sedekah subuh ni kan, sedekah waktu pagi hari Isnin minggu pertama yang agak orang kata sibuk-sibuk, orang setengah orang dia kata Monday blues. Sebab apa? Sebab hari minggu pertama, hari Isnin ni hari pertama untuk kita bekerja, untuk berurusan setelah kita bercuti hari Sabtu Ahad, maka moodnya kadang tak baik. Tapi Islam tidak meletakkan begitu, sebab kita tahu bahawasanya setiap detik, setiap saat, setiap masa yang ada pada kita itu adalah sesuatu yang sangat bernilai.
dan umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita merupakan suatu pelaburan, satu investment yang perlu diurus dengan sempurna agar kita tak rugi dalam pelaburan kita. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, semua manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya orang yang beruntung, sebalik mafhum mukhalafah apabila dalam ayat itu disebutkan orang yang dalam kerugian itu ialah apa dia? Kecuali tadi orang yang semua manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Artinya kalau orang yang tak beriman dia rugi. Bila kita beriman, alhamdulillah kita adalah orang-orang yang beruntung. Jadi senyumlah pada pagi ini. Senyumlah dan terus senyum kerana yang pertama, Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di kalangan orang-orang yang beriman, yang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan senyumlah tuan-tuan perempuan kerana kita berada di majlis ilmu, majlis yang untuk kita sentiasa melihat kebenaran, mencari kebenaran, menilai sesuatu itu betul ataupun salah, dan untuk kita lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senyum kita untuk kita bincangkan pada pagi ini ialah kerana Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan orang-orang yang beriman, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang perlu kita imani ialah beriman dengan hari akhirat. Jadi ada satu aspek yang saya nak bincangkan untuk muhasabah kita bersama, agar kita sentiasa berhati-hati, agar kita sentiasa mengambil langkah pencegahan agar kita tidak terjebak, agar kita tidak terjerumus kepada kancah kegagalan, kehancuran ataupun kecelakaan di akhirat nanti. Jadi akan teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu jangan lupa tadi tak habis lagi berkaitan dengan memberi sokongan kepada Dewan Dakwah. Boleh memberikan sumbangan kepada Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara ke akaun yang tertera di skrin, rakan-rakan teman-teman, untuk kita support program-program dakwah. Tak apa, sikit pun tak apa, sebab Allah Ta'ala menilai sesuatu sumbangan itu bukan melihat pada jumlah dia tetapi sejauh mana mampu kita melakukan. Contohnya tuan-tuan perempuan, kalau kita ada duit sedikit, mungkin ada RM5, kita sumbangkan RM1, itu sangat bermakna, kerana RM1 itu adalah 20% daripada RM5 yang kita ada. Kalau kita ada RM100, kita sumbangkan jumlah yang sama, RM1 contohnya. RM1 daripada RM100 pastinya hanya mewakili 1% sahaja daripada duit yang ada. Jadi nilaian Allah Subhanahu wa taala bukan melihat kepada jumlah, tetapi melihat kepada usaha kita, kesungguhan kita, sejauh mana beratnya hati kita untuk melakukan sesuatu amalan. Itu kalau nak bersedekah, kalau setakat kita ada RM1 ni, tak ada nilai apa-apa, kita pun campak senyap je, itu memang bagus, dapat pahala sebab kita tanpa ada rasa berat. Tetapi bila kita buat itu dalam keadaan berat, kita ada RM5 je. RM5 ni lah untuk makan nanti. Kalau tak ada RM5 tak cukup. Tapi kita gagahkan juga hati kita, kita paksa diri kita, tak apalah, aku sedekahkan RM2 ini, tinggal nak makan apa? Belilah apa-apa yang boleh dalam RM3. Contohnya kalau RM5, bolehlah nasi berlauk kan. Tapi bila RM3 tak cukup nak beli nasi berlauk, tak apalah, belilah roti ke, untuk sekadar untuk mengalas perut. Nampak di situ. Di situ ada nilai pengorbanan. Bila ada nilai pengorbanan, maka pahalanya sangat besar. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang yang memberi dengan kadar kemampuan kita. Yang penting kita tetap berusaha untuk memberi walaupun sedikit, kerana apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan jumlah, tetapi usaha kita, kesungguhan kita untuk memberi, walaupun mungkin hanya 1 sen, 10 sen, RM1, mungkin RM100, kerana kesungguhan kita untuk memberi. Baik, rakan-rakan yang mati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita tahu, selepas kita hidup ini, kita tak tahu bila kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bila-bila masa saja.
Hari ini kita lihat laporan setiap hari ada orang yang meninggal dunia dengan apa juga sebab. Sama dengan sebab COVID ke, sebab dibunuh ke, atau sebab kemalangan ke. Jadi semua itu adalah sebab-sebab saja. Tapi yang pastinya Allah Ta'ala memanggil mereka untuk menemuinya kembali. Persoalannya ialah yang kita nak bincangkan, apakah yang akan kita lalui apabila kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perkara yang wajib kita imani, yang perlu kita yakini ialah adanya hari perhitungan yang dinamakan Yaumul Hisab. Ya. Jadi di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghimpunkan kita di padang mahsyar dan Allah akan menghitung, akan menghisab, menilai tentang apakah yang kita lakukan di atas dunia ini. Ya. Segala kebaikan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lihat, akan di-account, akan di-audit balik. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan, menilai dan hanya mengaudit perkara-perkara yang baik saja. Manakala perkara-perkara yang buruk yang kita lakukan, ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau hapuskanlah dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tutuplah keaiban kami di akhirat nanti, di mana tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungi, yang dapat menutup melainkan Engkau, ya Allah. Maka tutuplah segala kesilapan, segala kesalahan, kelalaian, kealpan yang kami lakukan. Ya. Jadi bila ini tuan-tuan puan-puan kita sedar, kita hayati dan ada dalam diri kita, insya-Allah. Ya, ia menjadi satu pendinding, menjadi satu orang kata perisai diri kita daripada terus terjebak ataupun melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-A'raf ayat 6 ke 7 di mana Allah Ta'ala firman, "Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin fala naqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin." Yang bermaksud sudah tentu kami akan menanyai umat yang diutuskan rasul-rasul kepada mereka, dan kami akan menanyakan juga sekalian rasul-rasul itu, dan kami akan menceritakan kepada mereka dengan pengetahuan, dan sekali-kali kami tidak pernah kami tidak hadir. Maksudnya di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada rasul, adakah para rasul telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Dan pastinya yang akan menjadi saksi kepada kita ialah Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu telah menyampaikan risalah Islam, risalah dakwah, risalah tauhid ini kepada umat manusia? Pastinya ya, kita melihat dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadis Nabi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha bersungguh-sungguh untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Tidak ada umat manusia yang tidak menerima dakwah Islam. Dan kita lihat bagaimana sejarah Islam berkembang daripada mula-mula Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah di kota Mekah, seterusnya ke kota Madinah, dan seterusnya Islam itu berkembang, disampaikan oleh para ulama, ya, para sahabat, tabi'in, ulama daripada salaf dan khalaf. Kita lihat Islam satu ketika dulu menguasai 2/3 daripada dunia ini. Dan hari ini kita lihat bagaimana dakwah Islam ini terus berkembang. Daripada cara yang tradisinya, yang diadakan kuliah-kuliah di masjid dan surau, seminar-seminar, tetapi hari ini kita melihat majlis ilmu risalah Islam itu tersebar di seluruh dunia menggunakan teknologi yang ada sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini. Di hadapan saya tidak ada siapa-siapa. Di hadapan saya hanyalah sebuah komputer dan juga kamera. Ada 3 item yang utama: komputer, kamera dan juga mikrofon, pembesar suara yang boleh mengambil ataupun menangkap suara saya untuk disampaikan pada tuan-tuan. Tetapi ianya tersebar ke seluruh dunia. Mereka yang berada di barat, di timur, di utara dan selatan, walaupun tidak bersama dengan saya, mereka boleh mendengar apa yang saya bicarakan. Jadi ini bukan satu penyaksian yang Rasulullah SAW akan beritahu kepada kita, sesungguhnya risalah Islam telah sampai kepada seluruh umat manusia. Maka di ketika itulah
Allah akan mempertanggungjawabkan. Bertanya kepada umat manusia, adakah kamu telah menerima? Adakah kamu telah melaksanakan? Adakah kamu telah menghayati perkara-perkara ataupun kewajipan-kewajipan, tanggungjawab-tanggungjawab yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun yang akan tertinggal, tersembunyi ataupun tidak tahu daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi, astaghfirullahalazim. Ya Allah, mohon semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita nanti. Tak percaya tanpa dia pasti akan kita lalui hari-hari tersebut. Cuma waktunya kita tak tahu bila. Tetapi kalau kita tengok rakan-rakan, teman-teman, tentang perhitungan masa, perkiraan masa, kita sudah berada di penghujung umur dunia ini. Tanda-tanda kiamat yang kecil telah banyak kita lihat. Dan keadaan manusia hari ini dengan peperangan, dengan pergaduhan, krisis, konflik yang berada di Timur Tengah itu sudah menggambarkan apa yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW 1400 yang lalu. Pelbagai bentuk maksiat yang bertebaran, sama ada secara fizikal ataupun secara virtual, menggambarkan kehidupan yang telah rosak yang digambarkan oleh Rasulullah SAW akan berlaku di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita dengan kita sentiasa berada dalam satu jamaah, satu kumpulan yang sentiasa, ini kumpulan kita lah, kumpulan ilmu yang sentiasa memikirkan apakah jalan untuk menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Dalam ayat yang lain, surah Al-Imran ayat ke-106 hingga 100 yang ke-7, firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang apa yang akan berlaku di pada masyarakat nanti di hari perhitungan. Firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, fa amma allazina aswadat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun wa amma allazina abyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Maksudnya, rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti dalam kita menghadapi situasi di padang mahsyar, maka muka manusia ini akan berubah menjadi putih dan menjadi hitam. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, pada hari yang mana muka-muka akan menjadi putih dan muka-muka manusia menjadi warna hitam. Dan Allah Ta'ala jelaskan, fa ammal ladzina aswadat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang mukanya berubah menjadi warna hitam, Allah Ta'ala tempelak mereka. Akafartum ba'da imanikum, adakah kamu menjadi kufur setelah kamu beriman? Setelah datangnya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, datangnya rasul kepada kamu untuk menceritakan kebenaran dan menerangkan tentang yang benar dan yang batil. Setelah datangnya para ulama, para cendekiawan Islam yang menerangkan kebenaran dan kebatilan, tetapi kamu tetap kufur, tidak mahu menerima kebenaran Islam. Allah Ta'ala kata, fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun, maka rasailah azab yang sangat pedih bima kuntum takfurun, dengan sebab perbuatan kamu mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran Islam yang dibawa, yang disampaikan oleh para ulama. Kerana para ulama ini merupakan warasatul anbiya, mereka yang memahami tentang agama. Rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, bila kita nak merujuk, kita nak memahami agama Islam ini, dia bukanlah suatu agama yang boleh hanya difahami dengan logik akal pemikiran kita saja. Pasti ada rujukan dia, ada sandarannya. Sandaran agama Islam inilah bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan dua perkara asas. Apa-apa pun kita mesti rujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Sekiranya kamu bertelingkah, bercanggah dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, iaitu kitab Allah Al-Quran, dan juga Rasul, iaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Tidak semua di kalangan kita yang mampu untuk memahami Al-Quran di dalam bahasa Arab. Tidak semua di antara kita yang menguasai tentang sunnah Rasulullah SAW. Ada 6 kitab sunnah, kitab hadis, ya, yang kata sunan sittah itu berapa ramai yang boleh memahami. Alhamdulillah Ustaz, kita dah ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Melayu. Hadis-hadis pun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kita boleh baca. Betul, Alhamdulillah. Namun segi kita panggil turuqul istinbat, ya, bagaimana kita memahami suatu hukum yang dibentangkan di dalam Al-Quran dan juga hadis, di situ juga menjadi satu cabaran. Tidak semua orang mampu untuk menilai suatu hadis, kedudukan bagaimana, hadis ini sahih ataupun hadis ini dhaif, hadis ini mardud ataupun hadis ini munqati. Ada banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan ulumul hadis untuk kita menentukan suatu hadis ini boleh tak dijadikan sebagai hujjah. Apatah lagi kalau kita menjadikan Google itu sebagai rujukan. Cukup bahaya tuan-tuan dan puan. Boleh kita nak gunakan Google search itu sebagai carian, tetapi untuk kita mengenal pasti apa yang dibentangkan di dalam website itu. Sebab website itu seumpama lautan luas yang siapa saja boleh meletakkan sesuatu di dalamnya. Apabila kita jumpa maklumat tersebut, maka inilah akal kita, ilmu yang ada dalam pemikiran kita yang akan menilai ilmu tersebut betul ataupun salah. Ya. Pak contoh yang mudah, perkataan Allah. Ya. Kita tahu Allah itu lafzul jalalah yang bagi kita memang kita gunakan untuk nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga agama lain, Kristian contohnya, yang menggunakan perkataan Allah. Jadi kalau kita mencari sesuatu tentang Allah di dalam internet, di dalam Google search ataupun search yang lain, mungkin akan keluar daripada sumber-sumber yang ditulis daripada mungkin bukan Islam ataupun daripada agama Kristian. Akhirnya kita yang tidak ada basic agama ini, kita ambil pula daripada artikel-artikel yang salah. Sebab itulah sangat penting tuan-tuan dan puan untuk kita sentiasa berada majlis ilmu, dan bukan sekadar ilmu, yang kita refer siapakah orang yang mempunyai autoriti, ya, yang siqah, dipercayai dalam menyampaikan sesuatu ilmu untuk kita menjadi sandaran. Contoh yang mudahlah tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan hukum. Hari ini kita berkaitan dengan vaksin. Ini sebarulah kan, vaksin COVID-19. Ada yang katakan vaksin ini tak perlu. Ada yang mengatakan vaksin ini sumbernya tidak dikenal pasti, arah dan sebagainya. Vaksin ini tidak memberi kesan dan sebagainya. Itu pandangan-pandangan. Jadi bila isu begini, kita sebagai orang awam, orang yang biasa-biasa, layman kan, macam mana kita pun tak tahu vaksin tu apa dia, bagaimana dibuat, hukumnya pula bagaimana. Jadi di sinilah perlu kita memberikan kepercayaan kepada siapa? Kepada pihak yang berautoriti. Yang pertama, kepada Kementerian Kesihatan yang memastikan bahawasanya vaksin ini memberi mudarat ataupun tidak. Yang kedua, segi hukum dia, sebab kena dilihat daripada sumber itu daripada mana. Maka di sini kamu, kita ada JAKIM, kita ada Jabatan Mufti, kita ada bahagian halal JAKIM, yang mereka merupakan orang-orang yang mempunyai kepakaran dalam menilai sesuatu perkara. Dan apabila nak memberikan suatu keputusan, bukan satu pandangan, tetapi mereka ada jamaah, ada majlis muzakarah, ada majlis fatwa. Jadi bila ramai-ramai mereka bincang, pastinya mereka akan membuat keputusan yang terbaik untuk untuk diri kita. Jadi kita pun mudahlah, jadi diputuskan oleh Jabatan Mufti atau pada Menteri Agama, perlu diambil tanpa ragu-ragu, kita ikut. Nampak kan? Kita ni mudah, dan kita tidak meletakkan diri kita ini di dalam keadaan yang persimpangan ataupun kita menyebabkan orang lain ragu. Itu sebagai contohlah dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat di akhirat nanti orang yang kufur ini, orang yang ingkar, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu melaksanakan tuntutan agama ini, maka di akhirat nanti mukanya akan menjadi hitam. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang yang mukanya menjadi putih, ya, berseri, bercahaya,
maka merekalah yang berada di dalam lingkungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di akhirat nanti. Jadi itulah rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, senyumlah, bersyukurlah kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita di kalangan orang-orang yang beriman. Yang kedua, senyumlah dan bersyukurlah, bergembiralah kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang mencintai ilmu. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini Allah Subhanahu kepada kita untuk terus beramal, untuk terus melakukan kebaikan sebelum datangnya hari kiamat, hari akhirat, yang mana ketika itu adalah hari untuk pembalasan, penilaian. Kita tak boleh lagi nak memperbaiki. Mudah-mudahan baki-baki kehidupan kita yang ada pada hari ini kita gunakan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala dengan amalan sebaik mungkin, walaupun hanya sedikit. Jadi rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa dah time itu satu perkataan. Maksudnya dah habislah masa, dah pukul 8 kan. Tazkirah pagi dan dakwah ini insya-Allah sehari pada pukul 7.30 hingga pukul 8 pagi. Semoga perkongsian ini memberi manfaat. Terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan rakan-rakan, teman-teman sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk akhir ni untuk kongsikan, untuk like, untuk share, dan juga untuk kita menyumbang ke Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara untuk survival ataupun untuk kelangsungan usaha dakwah meneruskan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan selain pada kelemahan saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.